Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan kita dan keletihan kita, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan dapat kita meneruskan mendengar pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj, memadai atau mencukupkan bagi orang yang berhajat dalam menyatakan, dalam menceritakan kisah Isra' dan Al-Mi'raj yang dikarang atau disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita teruskan dengan membaca muka surat 34 insya-Allah di bahagian atas. Baik. Dengan sanad kita yang bersambung kepada pengarang, berkata beliau rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Adam yang dimaksudkan di sini, di sebelah kanannya itu ada segolongan manusia, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum. Di sebelah kanan ada sekelompok manusia dan ada pintu di kalangan ataupun berdekatan dengan mereka itu ada pintu yang daripadanya masuklah bau-bau yang harum. Dan pada pihak kirinya beberapa manusia, dan ada padanya satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan, tertawa ia dan suka ia, dan apabila melihat pihak kirinya, duka citanya dan menangis ia. Tertawa maksudnya gembira lah. Bila tengok ke pihak kanan, gembira. Tengok ke pihak yang kiri, ke bahagian kiri, maka menangis. Maka memberi salam Nabi SAW, maka menjawab salam. Memberi salam pada siapa? Iaitu kepada Nabi Adam. Kalau kita ingat semalam, Ini kita di langit pertama, iaitu langit di mana di sana terdapat Nabi Adam alaihissalam. Dan di sisinya ada roh-roh orang yang telah mati. Jadi di kanannya itu yang Nabi Adam AS atau Nabi SAW melihat ada golongan yang dibukakan kepadanya pintu, kemudian masuklah bau-bau yang harum, itu adalah orang mukminin yang akan disebutkan sebentar lagi insya-Allah. Kemudian berkata ia, iaitu berkata Adam AS, marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salih, telah dapat keluasan dengan anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Telah dapat keluasan ini, kalau terjemahan zaman sekarang ni, marhaban ni maknanya selamat datang lah. Bahasa dulu telah dapat keluasan, marhaban, terjemahan secara literal. Kalau zaman sekarang ni Arab moden, marhaban bil ibni soleh, maksudnya ialah selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Ini kata-kata aluan yang diucapkan oleh Nabi Adam AS kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak-banyak dan apa pintu ini? Maka kata Jibril AS, inilah bapa tuan hamba Adam AS, dan yang di kanan dan yang di kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya. Yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Maka apabila melihat pihak kanannya, tertawa-tawa. Apabila Nabi SAW melihat pihak kanan, maka ketawa. Maksud ketawa di sini maknanya gembira Nabi SAW. Kita tahu bahawa Nabi SAW tidak ketawa dengan bersuara. Nabi SAW ketawanya hanyalah senyum sehingga nampak gigi geraham. Jadi maksud tertawa di sini maksudnya senyum gembira. Dan apabila melihat pihak kirinya, menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga, dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga.
Dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka dan baunya itu bau neraka. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga, tertawa-tawa ia, dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka, menangis ia. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kisah yang sahih. Kemudian maka berjalan pula ia, maka didapatnya akan mereka yang memakan akan riba. Maka di sini perlu kita beri perhatian, sebagaimana ustaz kita, Ustaz Hazri, ketika kami belajar kitab ni dahulu, beliau kata perlu kita beri perhatian. Kerana riba ni 2 kali Nabi SAW melihat orang yang makan riba. Sebelum ni dah jumpa dah masa Isra', kemudian ketika Mi'raj jumpa lagi akibat orang yang makan riba. Ya, dan memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Hari ni kalau orang Islam kan disuruh untuk makan khinzir, daging khinzir, memang semua tidak akan makan. Tahu dah benda ni haram. Tapi riba haram juga, sama. Tapi ramai juga yang makan. Harta anak yatim pun sama juga haram. Tapi ramai yang makan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, hanya sahaja yang mereka makan di dalam perut mereka ialah api neraka, dan kami akan masukkannya ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian, dan datang pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji, pun sama. Sebelum ni dah disebutkan. Ini maknanya kali kedua Nabi SAW diperlihatkan golongan ini. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susu mereka itu. Maknanya bergantung dengan susu tu maksudnya ialah dicangkuk pada bahagian dada mereka itu. Siapa ni? Orang yang berzina. Dicangkuk dan digantung pada bahagian dada mereka itu. Wal'iyadzubillah. Riwayat Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dan Imam As-Suyuti ada juga menyebutkannya dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra. Walau bagaimanapun riwayat ini dhaif. Tapi walaupun dhaif, kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan kita tidak terlibat sama sekali dengan kesalahan-kesalahan yang disebutkan tadi. Kemudian maka naik Nabi SAW serta Jibril alaihissalam kepada langit yang kedua. Kita dah masuk langit kedua. Maka telah terdahulu bahawa adalah ia daripada batu yang putih. Syekh Daud Fatani kata, sebelum ni aku dah bagi tahu dah pada kamu, langit kedua ni dibuat daripada batu yang putih. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam. Menuntut buka Jibril ni maknanya Jibril menuntut buka. Syekh Daud Fatani ni susun ayat macam bahasa Arab. Istaftaha Jibrilu. Istaftaha membuka, menuntut buka. Jibrilu, Jibril. Kalau kita bahasa Melayu, fa'ilnya kita duduk depan, orangnya tu kita letak depan. Jibril menuntut buka. Tapi kalau Arab, depan boleh, belakang boleh. Istaftaha Jibrilu, telah menuntut buka oleh siapa dia? Jibril. Jibril yang menuntut buka. Maknanya minta supaya dibukakan pintu langit kedua. Maka berkata yang menunggu pintu itu, siapa ini? Maka kata Jibril alaihissalam, katanya, dan siapa serta kamu? Maka berkata yang menunggu pintu ini, siapa ini? Maka katanya Jibril. Dia tanya siapa ni? Maka katanya, iaitu Jibril menjawab, Jibril. Sebab dia tanya siapa, maka Jibril jawab, saya Jibril. Katanya yang kedua tu, katanya maksudnya kata penunggu pintu tu, malaikat yang jaga pintu. Katanya, dan siapa serta kamu? Siapa yang ikut kamu ni, wahai, siapa yang bersama dengan kamu, wahai Jibril? Katanya tu maksudnya kata Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya telah dibangkitkan kepadanya. Ni soalan sebenarnya. Telah dibangkitkan kepadanya. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutuskan kepada umat manusia. Tu maksudnya. Katanya bahkan, dah lantik dah jadi nabi dah ni.
Maka dibukakannya, maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Maknanya penjaga pintu langit kedua mengatakan perkataan yang sama seperti mana penjaga langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya, dah masuk dah ni, langit kedua. Tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa alaihi salam dan Yahya alaihi salam, anak Zakaria alaihi salam. Berapa orang Nabi ada kat sini ni? Kita jangan keliru. Jangan kita pukul rata, kita kata Isa, Yahya, Zakaria. Tak. Dua je, Isa dan juga Yahya. Anak Zakaria tu dia nak bagi tahu bin, Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria. Jadi ada dua Nabi yang di langit kedua. Langit pertama satu saja, iaitu Nabi Adam. Langit kedua Isa dan juga Yahya. Kenapa disebutkan di sini dua anak saudara ibunya? Nak beritahu bahawa Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihi salam ini, alaihi masalam, kedua-dua ni ada sangkut paut kekeluargaan dengan antara mereka dengan Nabi SAW. Mereka ni kira macam sepupu lah. Macam sepupu. Ya ke macam sepupu? Lebih kurang macam tu lah. Sebab Nabi Ibrahim AS ada dua isteri. Atau tiga isteri kalau menurut sebahagian sumber. Pertama, Sarah. Kedua, Siti Hajar. Saya tak ingat mana satu isteri pertama, mana satu isteri kedua. Yang ketiga, Qaturah. Atau Melayu kata Katurah. Qaturah. Tiga. Daripada Siti Sarah, maka dapatlah anak Ishak. Daripada Siti Hajar, dapat anak Ismail. Dapat anak Ismail. Jadi ada, katakanlah kita kata dua lah, tanpa kita menceritakan tentang Qaturah. Jadi ada dua. Nabi Ibrahim AS, daripada perkahwinannya dengan Sayyidatina Sarah, lahirlah Ishak. Lepas Nabi Ishak lahirnya Yaqub. Daripada Nabi Ishak lahirnya Yaqub. Daripada Nabi Yaqub lahirnya 12 anak. Itu yang dalam Quran sebut asbat. Asbat tu maknanya cucu-cucu, maknanya zuriat-zuriat. Itu yang Nabi ketika mana Bani Israel minta dengan Nabi Musa AS, mana kita nak lari ni? Nabi Musa AS ketuk laut, maka terbelah 12 lorong. 12 lorong itu ialah 12 suku yang akhirnya bertemu kepada 12 anak Nabi Yaqub tadi. Boleh faham? Jadi Nabi Yaqub ni dia ada 12 orang anak. 12 orang anak. 12 orang anak inilah yang akan membentuk 12 suku Bani Israel. Salah satu daripada 12 orang anak itu ialah Yahuda namanya. Yahuda. Yahuda tu kadang-kadang disebut Yahuda. Tak apalah, tak kisahlah Yahuda ke Yahuda ke. Tapi saya lebih suka sebut Yahuda, dengan zal. Daripada Yahuda itu lahirlah keturunan-keturunan sampailah akhirnya dapatlah Nabi Daud. Daripada keturunan Yahuda tu turun dapat Nabi Daud. Daripada Nabi Daud dapat Nabi Sulaiman. Daripada Nabi Sulaiman tu bawahlah ada pecah-pecah lagi sehinggalah dapatlah Sayyidatina, dapat Imran. Jadi pertemuan mereka di mana? Antara Nabi Yahya dan juga Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW bertemu di Nabi Ibrahim AS. Itu yang dia kata, itu yang disebutkan di sini. Padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa AS dan Yahya AS, anak Zakaria AS. Ini kita nasab keturunan Nabi-Nabi ni, kalau boleh kita cubalah ingat sikit-sikit kan, walaupun tak dapat ingat. Saya pun tak ingat semua. Ingat, tahu sikit-sikit cukup lah kan. Melengkapkan keimanan kita sebenarnya. Kita percaya Nabi kan. Apa maksud kita percaya Nabi? Percayalah sekali dengan nasab dia semua tu, sekali termasuk. Semua tu termasuk dalam erti kata beriman kepada para rasul. Itu pentingnya kita tahu. Kalau kita tak tahu pun paling kurang kita tahu mana nak rujuk. Tahu dalam buku ni ada. Dia dah tahu dah. Kita dah pernah buka dalam, ada kan kat rumah kita kitab sirah ke apa ke, kisah para nabi.
Qasasul Anbiya. Jadi kita tahu mana nak rujuk kalau kita lupa. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya. Hal keadaan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya ni, salah seorangnya serupa dengan taulannya. Taulan tu maknanya kawan dia tu. Kawan dia itulah pairing dia tu. Pairing dia dengan pasangannya dengan Yahya, Isa dengan Yahya. Kedua-dua tu saling menyerupai pada pakaiannya dan rambutnya. Ialah sebab mereka ni keturunan yang sama kan. Dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya. Di samping Nabi Isa dan juga Nabi Yahya itu, ada juga beberapa orang kaum daripada kedua-dua Nabi itu. Dan tiba-tiba ada Isa alaihissalam bulat tubuhnya. Nabi Isa alaihissalam ni dia berisi sikit. Tidaklah berisi gemuk, maksudnya bulat. Maksudnya apa? Berisilah, bukannya kurus keding. Jadi jangan kita percaya gambar-gambar kan, Jesus apa semua Nabi Isa. Itu yang tulis tu, yang lukis itu dia akan lukis ikut orang tempat dia. Sebab tu kalau kita tengok gambar Nabi Isa AS, gambar Jesus di Afrika, gambarnya gelap. Kalau kita tengok gambar Jesus di Korea, dia mata kecil macam Korea. Pengikut-pengikut Kristian ni melukis Nabi Isa AS, dia sesuaikan muka Nabi Isa tu dengan muka orang tempatan dia. Tak boleh macam tu. Kan? Kalau ikut kita punya kitab kita ni, Nabi Isa AS bulat tubuhnya, lagi sederhana, tak tinggi sangat kan, tak rendah sangat, tidak gemuk sangat dan tidak kurus keding cengkung. Setengah gambar yang kita lihat tu, muka Nabi Isa AS tu cengkung, maka dia nampak tulang sini. Bukan macam tu. Dan warna tubuhnya antara merah dan putih, maknanya putih kemerah-merahan. Ala-ala Nabi kita jugalah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi Nabi Isa ni kan orang Baitul Maqdis kan, orang belah-belah Jerusalem tu memang wajahnya putih kemerah-merahan. Dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Maksudnya ialah Nabi Isa AS tu kelihatan rambutnya terjulur, maksudnya basah. Seolah-olah Nabi Isa AS tu macam baru lepas mandi air panas. Rambutnya tu basah. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, maka menjawab keduanya akan salam dan berkata keduanya, marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Telah dapat tempat keluasan, atau dengan terjemahan lain, selamat datang dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh, dan mendoa keduanya dengan kebajikan. Nabi SAW pun balas balik doa mereka berdua dengan doa kebaikan. Kalau kita lihat di sini, kata-kata aluannya berbeza. Selamat datang saudara yang soleh. Kalau tadi Nabi Adam AS dia kata selamat datang kepada anak yang soleh. Sebab memanglah Nabi SAW tu memang keturunan Nabi Adam, tapi bukan keturunan Nabi Isa, bukan keturunan Yahya. Kerana itu peringkat panggilan mereka ni ialah saudara, kan? Al-akh bil akhi salih. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Masuk langit ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Sebelum ni dia kata aku dah cakap bahawa ianya diperbuat daripada besi. Maka menuntut buka Jibril alaihi salam, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Sama dialog macam langit-langit yang lalu. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Sama, semua setiap langit ada penjaga, ada dialog yang sama untuk minta izin dibukakan pintu. Maka masuk ia, tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga, siapa dia? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam pun anak Nabi Yaqub. Jadi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf ni termasuk dalam 12 orang anak Nabi Yaqub. Kan? Samalah dengan Lewi, siapa lagi? Bunyamin. Itulah 12 tu saya pun tak berapa ingat lah. Ada 12 anaknya. Nabi Yusuf salah seorangnya. Dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Di sisi Nabi Yusuf AS ada juga beberapa kaumnya yang duduk bersama dengannya.
Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka menjawab ia akan salam, maka berkata ia, marhaban bil akhi salihi wan nabi salih, telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh, dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah. Maksudnya tiba-tiba ni bukanlah terkejut, maksudnya didapati. Maka tiba-tiba maknanya didapati adalah ia, iaitu Nabi Yusuf AS, terlebih elok barang ni maksudnya makhluk Allah yang dijadikan Allah. Maknanya Nabi Yusuf AS ni kacak lah, orang yang handsome kan, baik rupa parasnya. Yalah, kalau tidak takkanlah wanita pada zamannya boleh terpotong jari kan. Elok nak potong limau, oren, terpotong jari. Telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Maknanya kelebihannya, telah dilebihi tu maknanya kelebihannya berbanding segala manusia. Dia punya bandingannya sama seperti keelokan seperti bulan nak dibandingkan dengan bintang-bintang. Maka sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Jibril, siapa ini? Maka katanya, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf. Kemudian maka naik pula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta Jibril alaihi salam kepada langit yang keempat, masuk langit keempat. Maka menuntut telah terdahulu ia daripada tembaga. Dia setiap langit ni kalau kita dapat buat rajah, dulu saya ada simpan jadual. Langit pertama diperbuat daripada apa? Nabinya apa? Langit kedua diperbuat daripada apa? Nabinya apa? Langit ketiga buat jadual, insya-Allah ingat. Macam ni memang kita tengok pun tak jumpa perkataan tembaga tu. Kena baca satu-satu, tembaga. Kan? Kalau nak mudah ingat kena ada jadual lah. Jadi ia daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril alaihi salam, maka dikatanya seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba didapatinya Nabi Idris alaihi salam. Sungguhnya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawasanya diangkat dia akan tempat yang tinggi. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam atasnya, maka menjawab ia salam, maka kata ia, marhaban bil akhi salihi wan nabi salih. Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris alaihi salam, beliau ini diangkat ke langit. Beliau ini diangkat ke langit. Ada perinciannya dalam Qasasun Nabiyyin ataupun Qasasul Anbiya. Nabi Isa tadi dia tak sebut ni berkenaan dengan akan dikubur. Dah. Nabi Idris alaihissalam ni diangkat ke langit. Dikatakan bahawa beliau ni berkawan dengan malaikat. Dan malaikat tersebut telah naik ke langit dan bawa Nabi Idris alaihissalam. Banyaklah riwayat, ada perbezaan percanggahan riwayat. Jadi saya nak sebut pun takut tersalah lah. Salah satu riwayat mengatakan Nabi Idris alaihissalam dibawa di bawah celah ketiak ataupun celah kepak satu malaikat. Maka bila malaikat tu tengok, dibawalah naik ke langit. Bila tengok-tengok dah mati dah rupanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris AS dah mati dalam perjalanan rupanya. Ketika diletakkan di bawah ketiak ataupun celah kepak malaikat tadi yang jadi sahabat dia tu. Dah meninggal dunia dah rupanya. Jadi bila dah meninggal, dah halang naik ke atas, teruslah duduk atas. Maksudnya macam tu. Oleh kerana dia meninggal ke atas tu, tak dibawa lagi ke bumi, teruslah duduk di atas. Dihidupkan semula dan dinaikkan dan ditempatkan di langit. Tidak lagi jasadnya itu tidak disemadikan ke bumi. Memang terus naik ke langit. Jadi Nabi Idris alaihissalam, kalau mengikut setengah riwayat, beliau telah pun meninggal dunia dan dihidupkan semula. Dan makna dihidupkan semula tu maknanya rohnya dimasukkan balik dalam jasadnya dan tinggallah dia di atas sana. Tak perlu lagi turun, tak perlu dikebumikan. Terus tinggal di atas sana. Dia ada banyak riwayat lah kalau kita baca kan dalam Ibn Kathir. Itu salah satulah yang saya sebut tadi. Dalam riwayat lain pula versinya. Wallahu alam. Faedah.
adalah Nabi Idris alaihi salam itu hidup berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan roh dan jasad. Itulah yang saya sebut tadi. Nabi Idris alaihi salam memang roh dan jasadnya di atas sana, di langit yang keempat sana. Sebab apa? Sebab tadi itulah yang kisah tadi. Dia diangkat ke langit, dia ikut kawannya tu yang malaikat, ya. Jadi jasadnya tu sudah di atas sana. Tiada padahal yang nabi-nabi yang lain dia roh saja di atas sana. Tapi Nabi Idris roh dan jasad. Nabi lain roh di langit, nabi-nabi tadi kan. Melainkan Nabi Isa lah. Nabi Isa memang roh dan jasad di atas sana. Tapi macam Nabi Yahya, Nabi Adam, mereka disemadikan di bumi, yang di atas tu hanya rohnya sahaja. Tapi Nabi Idris AS dan juga Nabi Isa AS, roh dan jasadnya di atas sana, di langit. Kerana Nabi Isa AS memang diangkat ke langit, belum meninggal dunia. Nabi Idris AS, dia sudah pun meninggal dunia, kemudian jasadnya tu dibawa dalam keadaan dah mati oleh malaikat. Jadi ketika mana dia dihidupkan semula di atas sana, maka tinggallah dia sana dengan roh dan jasadnya. Adalah Nabi Idris alaihi salam itu hidup berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan roh dan jasad. Tiada ia mati pada tiup sangkakala. Nanti ketika hari kiamat, sangkakala ditiupkan, dia tak mati. Sebab dia telah pun mati dah. Dia mati sekali je. Sama ada kita mati kerana ajal sampai atau mati kerana tiupan sangkakala. Jadi Nabi Idris AS dia dah merasai mati. Jadi nanti ketika sangkakala ditiupkan, dia tidak mati. Dia mati dah. Dia dah mati awal dan dia telah dihidupkan semula awal sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Jadi dia tidak terkesan dengan tiupan sangkakala itu. Sama macam bidadari lah. Bidadari dia tak binasa. Syurga neraka tak binasa dengan tiupan sangkakala. Ada beberapa makhluk Allah yang tidak binasa dengan tiupan sangkakala. Disebutkan dalam syarah Jauharah Tauhid. Salah satunya ialah Nabi Idris AS. Tiada mati ia pada tiup sangkakala. Sebab dia sudah merasai kematian dan dia sudah pun dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Jadi tak perlu lagi mati sekali lagi, hidup lagi. Kemudian kerana ia sudah mati dahulu, tu sama seperti mana kita sebutkan tadi, ia sudah mati dahulu, dah mati dah dulu, dan dikembali hidup pula, sudah pun merasai kebangkitan semula, dah cukup dah. Maka adalah ia tiada dibinasakan seperti hur. Hur ni apa? Hur ni maksudnya bidadari. Samalah yang saya sebut tadi. Hur tidak mati, tidak binasa apabila ditiupkan sangkakala. Dan wildan. Wildan ni ialah ni budak-budak kanak-kanak syurga. Kanak-kanak syurga, wildan. Kanak-kanak yang mati sebelum baligh walaupun mak ayahnya kafir. Mereka ni akan jadi wildan, budak-budak yang berkhidmat di dalam syurga. Ada pula orang tanya, dia kata kalau dia berkhidmat, apa dia tak nikmat lah. Maknanya dia bukanlah sebagai orang yang dilayan. Sebaliknya dia adalah orang yang melayan Tuan punya syurga tu. Kita jawab senang je. Daripada dia masuk neraka, eloklah tu, kira okey lah. Jadi pembantu syurga kira okey lah. Kena masuk neraka, tak nak kan. Jadi syukurlah tu. Bila kanak-kanak ni, walaupun mak ayahnya kafir, mak ayahnya Buddha ke Hindu ke apa ke, dia mati sebelum baligh, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Maka dia akan masuk, dia nanti di akhirat, memanglah dia syurga tu bukan milik dia sebab dia belum ada amal soleh, dia belum mukallaf. Macam mana dia semayang pun belum sah lagi sebab dia semayang sah, maksudnya dia belum mukallaf, belum diberi tanggungjawab. Jadi nak masuk neraka tak boleh, nak masuk syurga, itulah diberi peluang dia jadi wildan. Dan di syurga tak ada penat. Walaupun wildan ni dia kerjanya ialah yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Wildan ni sentiasa mengelilingi ataupun sentiasa ada di sekeliling orang-orang ahli syurga ni. Datang bawa air, datang bawa makanan. Tapi mereka tak penat. Dalam syurga tak penat. Dalam syurga tak ada hasad dengki, tak ada jealous, tak ada nak jatuh-menjatuhkan. Jadi semua seronok. Hatta yang berkhidmat kepada ahli syurga pun menjadi seronok.
Jadi hur, wildan dia tak binasa. Dan arash, dan kursi, dan loh, dan qalam, dan jannah, dan neraka, kesemua, dan roh. Kesemua ini tidak binasa walaupun ditiup sangkakala yang pertama. Maka adalah segala perkara itu istithna. Istithna ni maknanya dikecualikan daripada firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Ni Syekh Dr. Fatani mengajar kita ilmu tafsir. Kullu man 'alaiha fan zahirnya menunjukkan bahawa segala yang ada di atas muka bumi ini binasa. Tapi walaupun kata semua, kullu itu tidak menafikan adanya pengecualian. Adanya pengecualian makhluk-makhluk yang tidak binasa. Pengecualian tu datangnya dari mana? Dari hadis. Dari hadis yang kita sebutkan tadi kan. Bidadari apa semua tu, kursi, loh, qalam, syurga, neraka. Itu semua ada hadis, ada dalil yang lain yang menunjukkan bahawa ianya terkecuali daripada ayat kullu man 'alaiha fan. Dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah pun sama. Ayat ni pun dikecualikan yang tadi itulah. Senarai-senarai tadi, roh, arash, yang senarai itu tidak binasa. Dia terkecuali daripada ayat tadi. Dan demikian lagi Nabi Isa alaihi salam itu pun berjumpa dengan roh dan jasad. Sama. Nabi Isa dan juga Nabi Idris, mereka berjumpa dengan Nabi SAW di langit sana dengan rohnya dan jasadnya. Kerana belum ia mati lagi. Nabi Isa belum mati lagi. Kan? Orang-orang Kristian menganggap bahawa mereka menganggap bahawa Nabi Isa AS telah disalib oleh musuh-musuhnya. Musuhnya tangkap Nabi Isa AS dan salib dia. Mati dia disalib. Itu orang Kristian kata. Tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka, iaitu musuh-musuh, membunuh mereka, dan tidak juga mereka menyalibnya, iaitu Nabi Isa AS, walakin syubbiha lahum. Tetapi yang terjadi sebenarnya ialah diserupakan wajahnya. Ceritanya sebenarnya ialah Allah Ta'ala jadikan orang yang khianat dengan Nabi Isa AS itu, ada seorang lelaki, dia khianat. Sepatutnya dia tak boleh bagi tahu di mana Nabi Isa AS. Tapi musuh datang dan dia tanya, mana Nabi Isa AS? Dia kata, tu, dekat dalam bilik. Contohlah. Lelaki yang khianat tadi tu, Allah Ta'ala rupakan wajahnya seperti wajah Nabi Isa AS. Maka apabila orang-orang musuh yang mencari Nabi Isa tu tengok muka dia macam muka Nabi Isa AS, maka ditangkap orang tadi. Dia kata, aku bukan Isa, aku bukan Isa. Ditangkap dan dia dibunuh. Itulah yang dia yang dibunuh. Tapi ada banyak versi. Kalau kita baca riwayat yang lain, adalah versi-versi yang lain. Apapun kata Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa AS itu bahkan diangkat kepadanya. Maknanya diangkat ke langit. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa AS ke langit dengan roh dan jasadnya sekali. Akan turun pada akhir zaman ke dunia. Nabi Isa AS akan turun ke dunia pada akhir zaman. Nabi Isa AS inilah yang akan membunuh Dajjal. Dia akan membunuh Dajjal. Setelah dibunuh Dajjal dan dia memerintah seluruh dunia dengan penuh keadilan dengan syariat Islam, kemudian mati dikuburkan di Madinah serta Nabi SAW dan yang lain daripada keduanya itu berjumpa dengan sampai situ dulu. Setelah Nabi Isa AS dibangkit, turun nanti dia dari langit, turun pada akhir zaman, datang ke bumi dan menjadi penyelamat bagi umat Islam. Dia akan membunuh Dajjal. Cari Dajjal sampai jumpa. Dan bersamanya ada Imam Mahdi. Dia bergandengan dua-dua. Jadi Nabi Isa AS akan bunuh Dajjal. Setelah habis mission dia, mission complete dah habis, selesai, Allah Ta'ala akan wafatkan Nabi Isa AS. Sekarang ni belum wafat lagi. Nabi Isa AS akan diwafatkan dan akan disemadikan di mana? Bersebelahan dengan Nabi SAW. Sebab itu di Raudah tu, di makam Nabi SAW tu memang ada satu space lah. Boleh satu lagi kubur dimasukkan.
Tapi mereka tak cakap apa-apa lah, mereka hanya apa kata, biarkan tempat tu kosong. Dan riwayat berkenaan dengan ini, dengan Nabi Isa AS akan disemadikan bersebelahan dengan Nabi SAW, riwayat ini memanglah kalau kita menilai dari sudut hadis memang dhaif. Ya, riwayat ini daripada Abdullah bin Salam, di mana beliau mengatakan maktubun fit Taurati sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sifatu Isa ibni Maryam yudfanu ma'ahu. Kata Abdullah bin Salam, telah tertulis di dalam kitab Taurat. Abdullah bin Salam ni asal Yahudi, kemudian memeluk Islam. Jadi dia tahu, dia pernah baca apa yang ada dalam kitab Taurat. Kata Abdullah bin Salam, telah tertulis di dalam kitab Taurat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi Isa ibni Maryam, dan bahawasanya Nabi Isa AS itu akan dikebumikan, disemadikan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh Kabir, tapi ulama mengatakan sanadnya dhaif. Tapi tak apalah, tak masalah, benda sejarah kan, bukannya hanya maklumat sirah, bukannya hukum. Dan juga ada juga pendapat seperti mana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Beliau menyebutkan ada satu lagi pendapat mengatakan bahawa Nabi Isa AS akan disemadikan di Baitul Maqdis. Maka ada dua pendapat. Tapi yang yang ada riwayat yang kita jumpa, sebagaimana kita sebutkan tadi, itulah disemadikan bersama dengan Nabi SAW di Madinah, bersebelahan dengan Raudah. Raudah tu, sebelah tu ada makam Nabi SAW, Abu Bakar, Umar. Dalam tu disertakan juga Nabi Isa AS. Dan yang lain, maksudnya nabi-nabi yang lain daripada dan yang lain daripada keduanya, maknanya selain daripada Isa dan juga keduanya tu, maksudnya Isa dan juga Idris. Dan yang lain daripada keduanya, maknanya selain daripada kedua-dua Isa dan juga Idris, itu berjumpa dengan arwah sahaja, dengan arwah hanya, wallahu alam. Maknanya selain daripada Nabi Isa dan juga Idris, mereka berjumpa dengan Nabi SAW dengan arwah, dengan roh sahaja yang jumpa. Jasad dah ada di bumi, dah disemadikan. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Sekarang kita langit kelima. Telah terdahulu ia daripada Perak. Perak ni maksudnya ni silver lah, bukan negeri Perak. Nanti orang Perak kata, amboi, koma duduk langit kelima. Langit kelima. Telah terdahulu ia daripada Perak. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam. Maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun alaihissalam, dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam. Nabi Harun alaihissalam ni janggutnya panjang. Janggutnya itu ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih tu kenapa? Sebab Nabi Musa alaihissalam kan marah kan. Dia balik dari Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam pergi munajat kepada Allah di Bukit Tursina. Sepatutnya Nabi Harun jaga Bani Israel, kan? Jangan sampai melakukan syirik. Tapi Nabi Musa AS balik, tengok Bani Israel yang jumlahnya 620,000 orang. Bayangkanlah, seorang mak nak jaga 6 orang anak pun dah tak larat. Seorang dalam kereta, seorang kat atas bumbung, seorang dalam tandas tak keluar-keluar, seorang main pasir kat depan, seorang berak kat atas kapet. Ini nak jaga 620,000 orang, macam mana? Jadi ada yang melakukan syirik kerana fitnah daripada Samiri. Dia bawa patung anak lembu, diperbuat daripada emas. Kemudian ditakdirkan oleh Allah, kerana Allah nak uji juga mereka ni, patung tu boleh bersuara macam real, macam patung yang bernyawa. Jadi ada yang menyembah patung tadi. Nabi Musa AS balik, dia kata, apa kamu ni Harun? Kamu buat apa ni? Apa dah jadi dengan kaum kita ni? Daripada mukmin kepada musyrik. Maka ditariknya janggut Nabi Harun. Bahagian yang ditarik itulah yang beruban. Tu jangan main-main. Sebab tu tengok kalau pakcik-pakcik yang janggut putih ni, silap-silap bini dia selalu cekak janggut suami dia tu. Maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun, dan adalah setengah janggutnya putih
dan setengahnya hitam, dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya. Janggut Nabi Harun ni hampir sampai ke pusatnya daripada panjangnya, dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Nabi Harun ni ramah cerita dengan Nabi SAW, apa yang berlaku pada Bani Israel apa semua. Maka tatkala memberi salam Nabi SAW atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Kemudian maka naik pula keduanya. Ini potongan kisah yang jumpa dengan Nabi Harun ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam. Naik langit keenam. Dan telah terdahulu ia daripada emas. Masya Allah. Langit keenam emas. Jadi yang suka-suka emas ni, pergilah naik keenam. Langit keenam tu ada emas banyak tu. Ambil je. Tapi kena ada, dia ada malaikat jaga tu. Jangan main-main. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam. Maka dikatakan seperti dahulu jua. Maka dibukanya. Maka melihat Nabi SAW di dalamnya beberapa anbiya para nabi lah, alaihimussalam, pada pihak kanan jalan dan kirinya. Maka jadilah berjalan Nabi SAW dengan satu nabi kepada satu nabi. Langit keenam ni banyak nabi. Kalau tadi 1, 2 kan, setiap tingkat. Tapi tingkat keenam ni, langit keenam ni ada banyak nabi. Maka Nabi SAW pun berjalan lalu. Kan, macam kita tengok VIP kan, lalu melihat pebarisan. Nabi SAW berjalan dari satu nabi ke satu nabi. Dan seorang sendirinya dan satu yang lain. Maknanya seorang demi seorang, satu demi satu. Beberapa kaum sertanya. Ada nabi-nabi itu yang di belakang mereka ataupun bersama mereka ada pengikutnya. Demikianlah didapatnya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia itu maksudnya Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa manusia yang amat banyak. Nabi kita lalu di depan beberapa orang manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, Jibril ni, sebelum saya lupa kan, Jibril ni dia macam qiraat lah. Kita boleh baca Jibril, kita boleh baca Jibrail, kita boleh baca Jabril. Jadi tak ada masalah, jangan kita gaduh-gaduh kan. Bukan Jibril lah, Jibrail, bukan Jibrail lah, Jabril. Tak, semua tu memang ada dalam qiraat Quran ada. Tapi yang ringkas yang senang disebut Jibril lah, Jibril. Maka katanya, inilah Musa dan sertanya segala kaumnya, dan tetapi inilah Musa dan kaumnya. Tadi kan Harun. Kemudian naik ke 6, kelima tadi Harun. Naik ke 6 Nabi Musa AS. Diorang kan adik-beradik, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Inilah Musa dan sertanya segala kaumnya, dan tetapi inilah, kata Jibril, inilah Musa dan sertanya, maknanya bersamanya segala kaumnya. Jadi bila sebut begini, maka Nabi SAW tengok, ramainya. Kan? Ramainya. Jadi kerana khawatir, Jibril khawatir Nabi SAW rasa rendah diri kan, bahawasanya Nabi Musa itu kaumnya lebih ramai daripada umat Nabi SAW. Maka Jibril kata pada Nabi SAW, tetapi angkat kepala Tuhan hamba. Maka Nabi SAW pun mengangkat Nabi SAW akan kepalanya. Maka tiba-tiba didapatinya akan hitam yang amat banyak. Dilihat dari jauh, ada nampak tompok-tompok hitam yang banyak. Dan sungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Hitam yang banyak itu, tompok-tompok itu memenuhi antara ini dan ini. Kita tak tahulah berapa panjang ini itu. Jibril AS mengisyaratkan maknanya Syekh Daud Fatani menggambarkan dari sini ke sini, nampak di atas sana ada satu kumpulan, ada nampak hitam-hitam, tompok-tompok hitam. Maka kata baginya, inilah umat Tuhan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Jibril AS nak muliakan Nabi SAW supaya tak rasalah
yang Nabi SAW ni terkebelakang ataupun lebih rendah daripada Nabi Musa AS, maka Jibril AS kata, wahai Rasulullah, jangan risau, kamu tengok sana. Yang titik-titik hitam itulah gambaran betapa ramainya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 70,000 masuk tanpa hisap. Allahu akbar. Masuk syurga tanpa hisap. Tanpa hisap ni tanpa perkiraan, tak dikira langsung amal solehnya apa, tak ada. Masuk syurga macam tu saja, masuk macam tu saja. Dan lagi aku pinta tambah, maka Nabi SAW minta lagi tambah. Sayang Nabi SAW pada umat kan. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain pula. Setiap satu daripada 70,000 yang telah ditentukan masuk syurga tanpa hisap itu, setiap satu itu di belakangnya itu ada lagi 70,000. Jadi nak kali macam mana tu saya pun tak tahu. Setiap satu 70,000, di belakangnya ada 70,000 yang lain. Allah. Maknanya ramailah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita semua termasuklah dalam kumpulan tersebut. Maka tatkala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, Nabi pun berlalu daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa alaihissalam, ia itu tu maksudnya dia itu. Ia dengan dia bagi bahasa Melayu dulu sama. Ia maksudnya dia. Dia itu, Nabi Musa itu seorang laki-laki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya. Nabi Musa AS ni orang yang gagah kan. Jadi sesuai lah dengan bentuk badannya tu kan. Badannya memang nampak gagah, jadi bulunya pun banyak. Lagi berdiri bulunya tegak-tegak. Sekira-kira jikalau dipakai dua baju, nescaya terasa keluarnya. Bulu Nabi Musa AS ni, nak kata punya kuat lah kan bulunya tu. Kalau dah pakai dua lapis, masih lagi tak dapat rasa ni. Dia punya kasar bulu tu. Allahu Akbar. Ini kisah ni ada dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan juga As-Suyuti dalam Al-Khasaisul Kubra. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ni maksudnya ialah pengarang tafsir Tabari dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka. Namun begitu, inilah riwayat ni riwayat yang dhaif lah. Ialah berkenaan dengan sirah ni memang kebanyakannya memang dhaif. Maka tatkala hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, maka menjawab ia akan salam. Kemudian maka berkata ia, Nabi Musa berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhis salihi wan nabiyyis salih. Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Ataupun terjemahan modernnya, selamat datang kepada saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata ia itu ialah Nabi Musa. Berkata ia, telah menyangka oleh manusia iaitu Bani Israel bahawanya aku terlebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia terlebih mulia atas Allah Subhanahu wa taala daripada aku. Kan, ini sebenarnya persiapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ini belum berhijrah ke Madinah. Ini semua persiapan kepada Nabi SAW supaya Nabi SAW nanti bila berhijrah ke Madinah berjumpa dengan orang Yahudi yang mereka menyangka mereka mengikut ajaran Nabi Musa. Jadi Nabi Musa AS dah beritahu awal-awal kepada Nabi SAW bahawa Bani Israel menganggap aku ni lebih mulia di sisi Allah daripada kamu wahai Muhammad. Daripada lelaki ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak. Padahal ia terlebih mulia atas Allah. Atas Allah tu maknanya di sisi Allah daripada diriku sendiri. Maka lalu Nabi SAW maka menangis Nabi Musa AS. Nabi SAW nak pergi, nak jalan, nangis Nabi Musa AS. Maka dikata orang baginya, apa yang menangiskan Tuan hamba? Kenapa Nabi Musa nangis? Maka sabdanya AS, menangis akan daku barang yang meluputkan akan daku daripada pahala. Maksudnya ialah yang membuatkan aku menangis ialah sesuatu yang mengurangkan pahala aku.
Aku ni menangis sebab terluput pahala, terlepas aku. Aku terkurang pahala aku. Sebab apa? Sebab apa pahala kurang? Sebab luput umatku daripada beriman akan daku. Nabi Musa menangis sebab 620,000 Bani Israel yang ikut Nabi Musa AS lari daripada Fir'aun itu, kan? Masa dia lintas laut itu, 620,000 orang. Dari banyak-banyak itu, tak semua anak cucunya yang beriman. Ada juga yang terluput, tertinggal. Itu yang Nabi Musa menangis. Dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua. Dan adalah anak ini Nabi Muhammad SAW ni dibahasakan anak sebab dia lagi muda, kan? Lagi muda. Dan adalah anak ini, iaitu Nabi Muhammad SAW ini, dibangkitkan kemudian daripadaku, masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan itulah. Dan menyangka oleh Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala anak Adam. Dan ini satu laki-laki daripada anak Adam kemudian daripadaku. Kemudian tu maknanya terkemudian daripada aku. Ini anak laki-laki ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ni walaupun dia jauh masanya daripadaku, dia terkemudian, bukan terdahulu tapi terkemudian, Nabi akhir zaman. Ia di dalam dunia, kemudian daripadaku ia di dalam dunia, walaupun dia terkemudian di dunia. Dan macam mana? Lupa dah. Dan ini satu laki-laki daripada anak Adam, kemudian daripadaku ia di dalam dunia dan aku pada akhirat. Betul lah. Maknanya Nabi SAW ni munculnya lewat, terkemudian. Dia di dunia dan aku ni sudah berada di akhirat. Dah mati dah, maknanya aku lagi tua. Dan ikutannya terlebih banyak. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW ni walaupun dia Nabi yang akhir, tapi pengikutnya lebih ramai, terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, dan tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan. Tetapi yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Macam mana tu? Maksudnya begini, kalaulah tiada orang yang mengikut dia, aku tak hirau. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi yang akhir zaman ni, kalau tiada yang mengikut akan dia, kalau tak ada orang ikut dia, aku tak kisah. Tapi masalahnya yang mengikut dia terlebih banyak daripada umatku. Itu maksudnya. Allah Akbar. Struggle betul nak baca buku lama ni, kitab lama ni. Ya Allah. Jadi kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa ni pun ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu daripada yakut yang merah. Yakut. Batulah, batu yakut yang berwarna merah. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam, maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka tatkala dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, hal keadaannya bersandar ia belakangnya kepada Baitul Ma'mur, dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Di langit yang ketujuh siapa dia? Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana keadaannya? Dia sedang bersandar. Bersandar macam ni. Bersandar kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni macam Kaabah lah. Baitullahil Haram, Kaabah itu ialah tempat tawaf kita di bumi. Manakala Baitul Ma'mur adalah Kaabah ataupun pusat tempat tawaf bagi malaikat di langit. Jadi Nabi Ibrahim AS ni bersandar kan, relax, gaya orang lama kan, orang veteran. Dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Baitul Ma'mur ni ada ni perinciannya. Ya. Setiap hari ada 70,000. Betul tak? Oh tak apa, nanti mungkin ada. 70,000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf. Setiap hari. Maka memberi salam Nabi SAW atasnya. Maka menjawab ia akan salamnya dan berkata ia baginya, marhaban bil ibnis salihi wan nabiyyi salih.
Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beri salam selalunya, memberi salam terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab yang muda memberi salam kepada yang tua. Yusallimus saghiru 'alal kabir, kan? Yang muda memberi salam pada yang tua. Marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Ini sama seperti tadi, telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang soleh dan nabi yang soleh. Maksudnya selamat datang. Dan mendoa ia baginya dengan kebajikan. Kemudian berkata, hai anakku. Ni tengok, Nabi Ibrahim kata hai anakku sebab memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang lahir daripada memang zuriat dia sendiri. Nabi Ibrahim alaihi salam, anaknya Nabi Ismail, kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat, dan bahawasanya umat engkau terpilih. Satu sifat, dipilihi, terlebih dipilihi. Maknanya kita ni pilihan Allah ni, pada ketika kita di alam roh, semua roh-roh dihimpunkan, semua roh. Tapi daripada roh-roh tu Allah Ta'ala tentukan mana yang akan jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat kita ni. Tak tahu kenapa, apa keistimewaan kita. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihi lagi akhir umat. Umat yang terakhir dan terlebih dhaif umat. Kita ni umat yang paling dhaif lah dari segi kekuatan badan, kan. Maka jika kuasa ni maknanya jika mampu. Jika kuasa engkau maksudnya jika engkau mampu. Jika engkau mampu bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu pada umat kamu, maka perbuat. Maknanya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mampu untuk meminta hajat bagi pihak umat kamu kepada Tuhan kamu, maka buatlah begitu, kan. Mintalah pertolongan, bantuan Allah bagi umat kamu. Sebab apa? Sebab umat kamu ni dhaif, lemah, kan. Badannya tak kuat seperti mana umat dahulu. Kemudian maka bersabda pula ia, ya Muhammad, suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga, maka bahawasanya tanahnya sangat baik lagi luas. Kan, baik datuk kita iaitu Nabi Ibrahim AS ni, seperti seolah-olah menasihatkan pada cucu, bagi tahu pada anak cucu semua bahawa syurga ni luas, tanahnya subur. Baik tu maknanya subur lah. Tanahnya subur, mudah menumbuhkan tanaman. Maka sabda Nabi SAW, dan apa tanaman syurga itu? Macam mana nak bercucuk tanam dalam syurga? Apa tanamannya? Maka sabdanya, iaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada keupayaan untuk selamat daripada terjerumus ke dalam maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bantuan darinya. Itu panjang-panjang tu semua tu sebenarnya adalah huraian bagi la haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Okey. Yang la haula wala quwata illa billah ini memang ustaz kita kata tak jumpalah sumbernya. Saya sendiri pun setakat ni tak ada jumpa lagi lah. Yang jumpa ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti akan disebutkan. Ni ada. Ada disebutkan riwayat yang lain. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, siapa dia? Kita lah, umat ni. Bahawasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya. Sangat tawar airnya maksudnya kalau dijadikan siraman kepada tanaman, maka tanaman tu akan tumbuh. Kan? Kalau air itu tak tawar, air itu contohnya air laut, dia tak sesuai untuk dibuat pertanian. Dan tanamannya itu dengan 5 kalimah. Ditanamkan tiap-tiap satu kalimah bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga. Dia kata ada 5 kalimah. Apabila kita baca kalimah ni, maka setiap satu kalimah itu, bagi setiap satu kalimah yang kita baca, akan ditanamkan satu pohon di dalam syurga. Iaitu apa dia? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini yang ulama kata, orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir di dunia ini, maka syurganya nanti merimbun. Banyak pokok. Orang lain mungkin masuk syurga, tapi pokoknya mengikut kadar tasbih, tahmid, takbirnya. Lagi banyak kita berzikir, lagi banyaklah pokok kita. Lagi kurang lah. Tak adalah banyak sangat pokok, tapi masuk syurga nikmat juga. Tapi kalau nak banyak pokok, sekarang ni lagi kita kena banyakkan bertasbih kepada Allah Taala. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya adalah muka mereka itu seumpama kertas. Muka seumpama kertas maksudnya apa? Suci lah, muka dia bersih, putih, bercahaya-cahaya, muka maknanya suci, juruh kata orang Kelantan. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain, muka mereka itu warnanya putih tetapi berubah sedikit. Maknanya putih tak berapa putih, putih ada keruh-keruh sikit, ada gelap-gelap sikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu. Golongan yang wajahnya tidak berapa putih itu, yang berubah wajahnya itu, berubah warnanya itu, masuk ia pada satu sungai, maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia dan keluar ia daripada warnanya suatu. Dia keluar daripada sungai tadi, maka keluarlah dia daripada warna tadi. Maksudnya, yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, pergi sungai yang seterusnya. Maka mandi ia di dalamnya, masuk lagi, mandi lagi. Dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya. Setelah mandi 3 sungai, maka barulah mereka menjadi seperti taulannya. Taulannya itu maksudnya kawannya. Kawannya siapa? Iaitu kawannya yang putih. Faham tak? Setelah dia mandi 3 kali di 3 sungai, dia keluar seumpama taulannya. Maksudnya seumpama kawan dia yang mula-mula tadi, yang putih-putih tadi, yang kertas. Muka seperti kertas. Maka datang mereka itu duduk pada taulannya, maka sabda, setelah mereka keluar, dah muka pun dah sama, maka mereka pun masuk bergabung dengan taulannya, iaitu golongan yang wajahnya putih. Ini dalam Quran pun disebutkan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Salah satu tafsir mengatakan bahawa maksud wajah yang putih itu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Itu disebut tafsir dengan jelas, ahlus sunnah wal jamaah. Maka sabda Nabi SAW, siapa itu ya Jibril yang putih muka mereka itu, dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu. Siapa pula orang yang pada wajah mereka itu ada sesuatu yang menyebabkan tidak berapa putih. Dan apa sungai ini? Maka katanya, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu, maka ia itulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim. Tiada memakaikan ini adalah terjemahan daripada ni apa? Walam yalbisu iman bizulmin tu kan. Walam yalbisu tu diterjemah jadi jangan tidak memakaikan. Yang putih itu ialah kaum yang tidak memakaikan, yakni tidak menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim. Maknanya mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Apa dia kezaliman yang dimaksudkan? Yakni dengan maksiat. Dan adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu itu, maknanya wajah mereka yang tak berapa putih itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang soleh dan yang lainnya kejahatan. Maka taubat ia, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan taubatnya. Dan adapun sungai ini, maka yang pertamanya afwallah. Sungai yang 3 tu, pertamanya ialah sungai afwallah, iaitu kemaafan Allah. Dan kedua, ni'matallah, iaitu nikmat Allah. Dan ketiganya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Sungai yang ketiga itu ialah sungai yang dimaksudkan dalam ayat 21 daripada surah Al-Insan. Dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih, suci. Kemudian dikatanya akan baginya, inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Ini kisah yang panjang berkenaan dua kumpulan di kalangan umat Nabi SAW ni. Ada dalam riwayat Al-Baihaqi, dalam Dalail, Al-Haythami,
Tafsir Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagian. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi berkenaan dengan langit keberapa tadi dah? 7 lah. 7. Yang mana Nabi SAW melihat umatnya itu ada dua kumpulan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada esok hari pada waktu yang sama pukul 3 petang insyaAllah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustaz. Ya. Tak tahu tadi dah jawab ke belum. Nabi Isa dah mati ke Ustaz? Pernah dengar kisah Nabi Isa diangkat ke langit tapi tak mati. Mohon pencerahan Ustaz. Nabi Isa AS memang tidak mati. Nabi Isa AS seperti mana kita sebutkan tadi dalam kitab ni Kifayatul Muhtaj. Mungkin saudara yang bertanya atau saudari yang bertanya tak ikut daripada awal, tak apa. Dalam Kifayatul Muhtaj telah disebutkan bahawa Nabi Isa AS tidak mati. Orang kita jangan keliru dengan filem-filem orang putih. Orang putih memanglah dia cerita tu berdasarkan yang fahaman Kristian. Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa AS mati disalib. Dan disalib itu sekaligus pengorbanannya itu menghapuskan dosa umatnya. Sebab tu diorang datang ke gereja kan, melutut di hadapan salib itu kerana memohon supaya mereka diampunkan, sebab mereka menganggap bahawa Nabi Isa AS tu makna kata terkorban kerana demi untuk umatnya, supaya umat seluruh manusia maknanya dihapuskan dosanya sekali. Tapi tak, dalam Islam tidak. Nabi Isa AS Allah Taala sebutkan dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh mereka. Tidaklah mereka iaitu musuh-musuh membunuh Nabi Isa AS, dan tidak juga mereka berjaya menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Yang terjadi ialah diserupakan Nabi Isa AS itu pada zahir pandangan musuh-musuh. Musuh-musuh menganggap seorang lelaki yang lain mukanya seperti Nabi Isa AS. Lalu mereka tangkap dan menyalib seorang lelaki yang lain yang wajahnya diserupakan oleh Allah Ta'ala serupa dengan wajah Nabi Isa AS. Jadi yang disalib itu, yang dibunuh itu ialah orang lain, bukan Nabi Isa AS. Allah yang bagi tahu. Nabi Isa AS sendiri ke mana? Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Allah telah mengangkatnya kepadanya. Dia diangkat ke langit. Jadi Nabi Isa AS tidak mati. Nabi Isa AS mati di akhir zaman setelah membunuh Dajjal dan akan dikebumikan di samping Nabi SAW berdasarkan riwayat Bukhari dalam Tarikh Kabir, atau menurut satu lagi pendapat seperti mana dinukilkan oleh Imam Qurtubi, baginda Isa AS akan dikebumikan di Baitul Maqdis. Ada dua pendapat. Wallahu a'lam.